Link USB belum ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berusaha Tuan Abdul Aziz Muhammad Yatim. Alhamdulillah kita dapat bersiaran dari Institute of Leadership Excellence and Development atau ILEAD, dan dalam bahasa Melayunya Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Kementerian Belia dan Sukan. Alhamdulillah, apa khabar Tuan Aziz? Baik-baik, alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita telah dapat bertemu di media baru, iaitu media masa inilah. Media Facebook ini, kerana apa yang kita hadapi ini membuat kita membuat satu perkara yang baru lah nampaknya. Ini satu kerana yang sepatutnya kita kena syukuri, Tuan Aziz. Ya. Baik, sebelum jadi kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana, alhamdulillah ucap syukur dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kita akan bersiaran selama 1 jam lebih insya-Allah, dan kita akan membincangkan perkara-perkara yang insya-Allah menarik lah. Tajuk kita kali ini adalah sayang menarik sayang, benci menarik benci. Apakah pengaruh persepsi terhadap persekitaran komunikasi manusia? Baik, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan Tuan Aziz, penceramah jemputan kita. Kita akan berkongsi. Beliau adalah Encik Abdul Aziz bin Muhammad Yatim. Beliau adalah mantan, baru lepas pencen katanya, dari UPSI, iaitu Pendidikan Sultan Idris. Sultan Idris. Untuk itu mungkin Tuan boleh perkenalkan diri Tuan kuat lebih baik insya-Allah. Baik. Okey. Boleh. Silakan. Baik. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ILEAD kerana mempelawa saya untuk menjadi untuk berkongsi pengalaman tentang bagaimana berkomunikasi secara berkesan demi untuk kehidupan, termasuk kerjaya dan sebagainya. Okey, saya baru bersara pilihan, dan selama 17 tahun jugalah di UPSI, dan sebelum tu di Jabatan Perdana Menteri sekejap. Sebelum tu di sekolah begitu lama lah. Jadi pengalaman di sekolah banyak mengajar saya bagaimana nak membetulkan keadaan manusia, dan dari situ saya wujudkan satu prodigi Tuan Haji, di mana saya dapat menjadikan ia satu inovasi lah. Dan prodigi itu macam benda yang baru. Boleh terangkan sikit? Ya, benda baru. Ia sesuatu yang pencetus minda, sesiapa yang mengikutinya akan dapat dengan cara yang berkesan dan terkesan, dan ini adalah berlandaskan kepada teori-teori yang ada, tetapi disampaikan dalam bentuk yang sangat inovasi lah dan inovatif. Dan ia telah mendapat 12 anugerah antarabangsa, di mana 5 daripadanya adalah emas. Jadi alhamdulillah, syukurlah, kita banggalah dengan pencapaian tersebut. Baik. Baik, Tuan, berdasarkan kepada yang Tuan cerita tadi, amat menarik kalau kita boleh kongsikan. Sebenarnya apakah prodigi sangkut pautnya dengan persekitaran komunikasi manusia ni? Sebab untuk pengetahuan Tuan lah, kami di ILEAD ini adalah di bawah kluster kami, kluster kerjaya. Jadi di mana dia dibangunkan untuk membantu lah remaja-remaja yang di luar sana, yang seperti kita sedia maklum sedang mencari pekerjaan, ya. Dengan pandemik COVID-19 ni, COVID-19 ni, nampakkan bertambah banyak lagi lah yang akan menganggur ni.
Jadi mungkin kita boleh kongsikan pengalaman Tuan bagaimana supaya remaja-remaja ini di luar sana apabila menghadapi temu duga, apabila menghadapi sesuatu yang sukar untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya. Tip-tip ini mungkin sedikit sebanyak boleh membantu mereka dalam hal mencari pekerjaan atau kerjaya. Silakan. Okey. Baik, terima kasih Tuan Haji. Pagi ini kita sama-sama dapat berkongsi. Kita akan dapat merasai suasana persekitaran bagaimana saya menghadapi perkara-perkara yang di mana dapat mengubah manusia sekeliling kita. Bermaksud sekiranya kita ada ilmu ini, kita mampu untuk mengubah orang di sekeliling kita. Ya. Dan produk ini seperti mana saya katakan bahawa ia telah menangi banyak anugerah inovasi sosial di mana mengubah sosial, mengubah ibu bapa, mengubah guru, mengubah pelajar kepimpinan, mengubah pelajar nakal, pelajar juana dan sebagainya. Jadi saya dalam waktu yang begitu singkat cuba sedaya upaya untuk menyampaikan dalam jangka masa 1.5 jam ni sebelum kita dapat soal jawab. Okey, boleh saya share saya punya persembahan Tuan Haji? Silakan. Baik. Okey. Perkara ini sangat mudah, cuma kita nak mempraktikkannya dalam bentuk yang lebih praktikal. Okey. Ya, Baik. okey. Kepada semua peserta-peserta webinar ini, okey saya nak tanya Okey saya nak tanya. Baik, kita minat dalam warna. Jadi saya dan semua orang minat dalam warna. Jadi saya apabila sampai ke sesuatu tempat, apabila saya lihat sekeliling keadaan manusia, contoh saya datang ke satu sekolah dan apabila saya nak mengubah sesuatu tu, mengubah manusia terutamanya, pelajar-pelajar terutamanya, saya akan melihat warna dulu. Saya akan lihat warna. Warna mereka warna apa. Okey, secara mudahnya benda ni bukanlah terlampau sukar untuk difahami dan ia bukan dalam bentuk satu yang di mana perlu jawab soal steady dan sebagainya, tidak. Just persepsi saja, Spontan saja. Spontan saja. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Saya bagi 4 warna ya. Satu warna hijau, kedua warna jingga, ketiga warna emas dan keempat warna biru. Okey, dalam 4 warna ni, okey, ada yang berbagai warna, ada yang 10, ada yang 13, tapi kita ambil warna ini, 4 warna ini, basic colours ya. Warna apa yang tuan-tuan suka? Okey, cuba sebutkan dalam hati warna yang pertama. Okey. Dah. Baik. Okey. Sekarang cuba sebut warna yang kedua. Okey, sudah Baik. Saya terangkan. Okey. Jadi saya lihat pelajar-pelajar saya dan saya kategorikan mereka hijau, jingga, emas dan biru. Dan macam mana saya nak tackle mereka? Okey, saya dalam perkongsian ini saya akan pecahkan kepada 2 fasa lah. Satu tentang warna, saya ambil masa dalam 10 minit mungkin. Lepas tu saya akan bincang tentang komunikasi itu sendiri. Ya. Baik. Siapa yang suka warna hijau? Okey. Siapa yang dikategorikan dalam warna hijau, mereka adalah orang yang bagus, yang hebat IQ-nya, yang dikatakan pandai dan orang ini selalu rasa diri dia pandai pun dan dia hebat dari segi teori, bercakap pun dalam bentuk yang intelektual ya, dan dia ingin tahu dia punya keinginan tahu ni tinggi Tuan Haji. Dia nak tahu. Okey. Lepas tu dia sangat kompleks, lepas tu berfalsafah, panjang akal, tenang, sabar, berpengetahuan. Baik, sekiranya kita ada anak ini, kalau anak kita ni orang jenis hijau atau dia suka jenis warna hijau, anak-anak kita ni tak perlu disuruh belajar, tak suruh tidur belajar, makan. Dia tahu dia punya schedule. Maknanya dia proaktif begitu ya. Ya, dia proaktif. Dia tak payah dipantau. Dan sekiranya kita ada staff yang warna hijau, tak perlu dilihat dia kerja ke tidak. Dia akan bekerja ikut seperti mana yang diberi tanggungjawab dia. So orang hijau ni tak ada masalah. Orang hijau ni bagus, selalu jadi ketua, selalu jadi pemimpin pelajar. Kalau di asrama atau di sekolah yang jadi pemimpin-pemimpin yang dilantik jadi ketua ataupun pengawas dan sebagainya adalah orang-orang yang warna hijau.
Selalu budak-budak ini duduk di depan. Bila cikgu masuk, dia pandang cikgu. Cikgu baru cakap Assalamualaikum, dia dah tulis Assalamualaikum dalam nota dia. Ya, di mana budak-budak lain tak kisah. Dan sekiranya orang lain dah boring, dia tetap pandang, dia tengok cikgu tu mengajar. Dan budak-budak ni tak ramai, tak ramai. Dan apabila dikatakan tentang bangsa, bangsa Melayu lagi lah tak ramai lah. Selalu bangsa Cina ramai lah, warna hijau ni. Jadi orang hijau ni adalah orang yang selalu nak tahu. Dan sekiranya kita ada anak yang warna hijau, contohnya dia sedang Google ke dalam komputer, dah sampai pukul 12, kita suruh tidur pun dia kata, nanti dulu mama tengah Google ni banyak informasi bagus ni. Lepas tu kita tidurlah cepat, nanti mama, best ni mama. Dah pukul 1 ni, maknanya dia nak belajar. Dan insyaAllah dia tak cari benda-benda yang buruk. Tak cari web-web yang songsang dan sebagainya. Sebab dia betul-betul otak dia memang fikir nak berjaya. Bagus anak yang macam ni. Okay. Jadi budak macam ni tak ada masalah. Dia sangat bagus. Okay. Dan dia bertindak berdasarkan fikiran. Okay. Bermakna kalau kita dapat bos yang macam ni, kalau kita nak bercakap dengan bos, kita mesti bercakap dengan fakta. Bercakap dengan ilmu, teori. Dia sukalah. Okay. Tapi kita yang cerita mengarut-ngarut, dia tak suka. Orang hijau ni akan pening kepala bila cerita pasal filem lah, cerita pasal lagu lah. Dia suka yang benda-benda yang ilmiah. Begitu. Bermakna kalau kita dapat bos yang warna hijau, atau kalau kita berinteraksi dengan orang warna hijau, fikirkan bahawa kita tak boleh mengarut-ngarut. Orang ni adalah orang yang berfakta. Straight to the point. To the point. Okay. Lepas tu straight to the point. Lepas tu kalau kita lihat, okay, tengok tuan-tuan hijau ni bersama ni. Contoh tuan-tuan pilih nombor 1 hijau, nombor 2 biru contohnya. Kalau hijau tu, okay, saya catatkan sikit kat sini. Kalau hijau tu tinggi, contohnya tinggi ini ya. Kalau hijau tu tinggi ini dan biru ini rendah ini, makna hijau sangat dominan, makna sangat dominan lah, sangat besar mempengaruhi hidup dia. Biru ni adalah menolong. Jadi kalau kita sebagai seorang bos, kalau orang bawah kita datang lambat, kita akan tanya kenapa lambat. Saya punya anak demam. Kita tolong kita kerja family Jadi bila kerja kalau pukul 8 lah masuk. Dia macam tu. Sebab dia kurang apa tu Ustaz? Kurang apa tu? Kurang berperi kemanusiaan, bertolak ansur. Tapi kalau orang tu jenis hijau ni tinggi dan biru juga tinggi. Biru ni dikatakan orang yang sangat emosional, sensitif, baik hati, suka menolong. Jadi kalau kita dapat bos macam ni, kenapa dah lama dia kata, minta maaf anak saya demam. Yelah demam tapi kita kena datang ikut waktu yang ditetapkan. Dia demam apa? Demam panas tuan. Demam panas bahaya tu. Dia ada rasa simpati. Dah makan ubat belum? Dia tanyalah begitu begini. Dan okey tak apa. Kalau ada hal penting saya minta kebenaran dekat saya. Kalau perlu baliklah. Maknanya dia ada perasaan ingin membantu dan memahami berbanding dengan yang pertama tadi. Okey, nampak tak? Okey. Makna dia lebih keras lagi lah. Lebih keras, lebih tegas, patut macam ni, patut macam ni. Dia tak ada tolak ansur. Okey. Bergantung pada besar atau kecilnya. Okey. Sekarang siapa yang pilih warna jingga? Orang jingga ialah orang yang tidak sukakan peraturan. Adventurous, spontan, gopoh-gapah, berani, suka pertandingan yang membahaya tapi seronok dan dia berkemahiran. Okey, budak-budak ni selalu kalau di sekolah adalah budak-budak yang di belakang-belakang ataupun kalau dia pandai, dia jenis yang tak suka duduk dalam kelas. Budak ni tak boleh duduk lama. Sebab mereka adalah berpaksikan kepada kebebasan. Dia suka bebas dan tindakan dia adalah lebih kepada pergerakan. Kalau orang yang budak-budak macam ni suka keluar. Yang seperti ini tuan ya. Kalau dia orang yang bekerja, maknanya dia berperilaku seperti ini jugalah. Sekiranya orang tua dia suka kerja-kerja yang kerja lapangan, keluar sana, keluar sini, keluar sini, macam-macam orang BTN sangat sesuai lah ya. Kejap ke sana, kejap ke sini, lepas tu jumpa orang, lepas tu
dia tak penat sebab dia orang yang bertenaga. Jadi budak-budak ni bertenaga. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan ada anak warna jingga, kita dapat rasa dia warna jingga dengan cara orang ini suka kerja-kerja yang menggunakan tangan dan dia suka seronok lah. Dia contoh buka rantai basikal, buka komputer. Apa berlaku? Akan mengundang kemarahan kita sebenarnya. Kita tak sabar. Kenapa bersepah ni? Kenapa ni? Ni nak check ni, dia kata kan. Sebab budak ni adalah sukakan pergerakan-pergerakan yang melibatkan teknikal terutamanya. Dan budak ni adalah orang-orang yang tak suka dan dia sangat tercabar dengan kekerasan. Contohnya kalau kita marah, dia akan rosak tuan. Jadi dekat sekolah budak macam ni ramai. Jadi kalau kita menggunakan kekerasan, budak ni akan dia akan apa? Tarik diri lah. Dia akan tarik diri, dia akan sengaja buat sesuatu yang menyebabkan kita lagi marah. Dan selalunya budak-budak ini dibuang sekolah lah akhirnya. Jadi sayang sekali lah. Jadi kalau anak-anak tuan ada dalam kategori macam ni, anak-anak tuan kena dilayan dengan sabar. Okey. Ingat tak Irfan Khairi? Irfan Khairi adalah seorang jutawan internet ni. Masa dia kecil dulu, dia telah rosakkan, ayah dia baru beli tabletop . Lepas tu dia rosakkan komputer tu. Bila ayah dia balik, ayah dia tak marah. "Boy, kenapa buat ni? Ni boy, yang ni chip, yang ni masuk dekat sini, yang ni memang tolong." Dia bantu. Bermakna anak ini dilayan dengan baik, dibimbing, akhirnya sekarang jadi apa? Tapi kalau dia marah, dia pukul, dia terajang, setengah daripada kita buat macam tu, setengah daripada orang kita buat macam tu, maka hancur, dia habis, dia rosak. Okey, dia akan rosak. Dan akhirnya saya mencelah sedikit. Ya, sila. Dalam konteks yang kita bincang ni adalah remaja ataupun belia yang berada di luar sana. Kita boleh fokuskan kepada belia, bukan budak-budak. Okey, tak apa. Jadi belia-belia ini dia, daripada budak ini dia akan jadi belia yang macam tu juga, yang suka explore dan sebagainya. Dan sekiranya belia ini mencari kerja dan jumpa orang-orang yang jingga, contohnya dia jumpa bos yang jingga. Macam mana jenis bos yang jingga? Dia main cakap, dia marah, main marah je. Dia tak fikir orang sedih ke apa, dia main belasah aja. Dan orang ini suaranya kuat, selalunya dia sampai hati lah. Contohnya kalau ada orang hutang dengan dia, dia boleh cakap, hutang aku mana? Kau ni kenapa tak bayar? Setengah daripada kita tak boleh buat macam tu. Sebab dia orang jingga. Jadi kalau kita berdepan dengan bos yang jingga macam ni, jadi belia-belia yang mencari kerja. Jadi harus kena bersopan, jangan tunjuk yang dia tu lebih ke macam mana ke. Maksudnya pandai-pandailah jaga diri supaya orang jingga ni suka dengan kita. Oh, budak ni bagus. Okey, kau boleh kerjalah dengan aku. Tapi kalau tak pandai mengambil hati dengan orang yang macam ni, maka susahlah. Okey. Dan kalau kita jumpa bos yang macam ni, dia suka macam mana? Dia suka memancing, dia suka outdoor, dia suka travel. Tuan, kita travel macam mana? Tuan pernah travel? Ui, best kita ni. Dan kita dengan sendirinya akan dapat memenangi hati dia. Okey, itu jingga. Baik. Seterusnya, yang ni kalau nak tanya kemudian contoh, okey, ini jingga. Ini jingga yang tinggi, maknanya dia adalah seorang yang sangat kasar berbanding dengan biru yang kecil. Jadi bila orang macam ni, dia memang tak ada perasaan punya. Tapi kalau macam ni dan macam ni, contoh, orang-orang jingga, lapangan-lapangan kerja orang jingga ialah yang outdoor, jangan duduk dalam bilik. Kalau anda jingga, anda suka outdoor, suka kerja-kerja yang praktikal, tetapi anda kerja contohnya masukkan data, lepas tu buat analisis, lepas tu buat penyelidikan di dalam bilik berjam-jam, anda tidak akan berjaya. Jadi bermakna jam. Jadi belia-belia faham bahawa anda sekiranya jingga, anda kena cari kerja-kerja yang berisiko tinggi. Okey. Tentera, polis, lepas tu lawyer, lepas tu consultant, lepas tu businessman. Itu sebenarnya orang-orang jingga adalah orang hebat. Mereka tak tahu malu. Mereka buat saja, tak fikir banyak. Kalau kita selalu fikir banyak. Dan contoh seorang pemandu lori, dia jingga. Pemandu lori adalah jingga. Cuba kita tengok pemandu lori. Semua muka brutal, muka-muka yang macho, muka-muka jantan kan. Dan kalau dia seorang biru yang kecil, dia memang ganas lah nak langgar orang. Tapi kalau dia biru, dia tinggi,
dia tengah bayangkan tuan-tuan, dia tengah bawa lori, dia buka lagu Sinar, buka Sinar FM, sekali lagu-lagu 60-an, 70-an yang menyusut jiwa Retro. Tuan Haji, dia boleh belok masuk sisi jalan, angkat handbrake, lepas tu dia siap menangis dulu. Lepas dah habis lagu baru dia start balik lori dia. So begitulah lebih kurang gambarannya. Jadi orang emas ni orang yang baik. Kalau kita ada anak emas, selalu dia tak banyak cakap, dia ikut saja. Kita marah macam mana, kita pukul macam mana, dia akan ikut. Dia akan, mama apa lagi kerja mama, pergi sana. Baiklah mama, saya pergi sana. Kamu memang tak? Ya, saya memang tak guna. Jadi dia tak balas ya. Anak-anak ini adalah Masya Allah baik sangat. Dan dia punya, kalau kita dapat bos yang macam ni, memang kita seronok lah, happy lah. Dan kalau nak tackle orang macam ni, kita mesti ambil hati dia jugalah. Yang pentingnya, dia tak memberi risiko yang besar kepada kita. Dia diam, dia senyum. Kalau anda ada bapa yang macam tu, dia adalah orang yang jarang nak marah, jarang nak pukul. Okay? Dia konservatif, dia tradisional dan sebagainya. Dan orang-orang macam ni, kerjaya yang sesuai ialah kerja-kerja yang tidak melibatkan orang. Yang tidak banyak interaksi dengan orang luar. Contohnya, kerja dengan isi data. Masukkan data-data, angka-angka. Okay, 0.01 cents Tuan Haji. Kalau kita malas lah nak cari RM1 pun aku malas. Dalam juta-juta nak cari RM1. Buat apa? Tapi orang accountancy, dia akan cari 0.01 sen dan dia jumpa. Jadi orang ini sangat teliti, hidup dia sangat teliti, dia sangat berstruktur, dia jaga diri dia dan sebagainya, jaga hubungan dan sebagainya. Kalau dia nak anak, tahun ni dapat anak, tahun depan tak nak anak, tahun 2 tahun lagi tak nak anak, 3 tahun lagi tak nak anak, tahun keempat nak anak. Selalunya berjaya sebab dia begitu orang yang sangat menyusun hidup dia. Jadi kalau kita ada anak ni, ya Allah, tolonglah jaga dia. Kadang ibu bapa risau, kenapa anak aku tak keluar, kenapa anak aku duduk saja dekat bilik. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dapat anak macam ni, mereka adalah orang yang hebat di dalam bidang dia nanti. Dia boleh jadi saintis, duduk dekat bilik lama-lama. Jadi kalau beli-beli yang ada kategori yang macam ni, yang rasa diri mereka macam ni, anda tak boleh kerja dalam bentuk keluar jumpa orang sebab anda jenis orang yang pemalu. Kerja anda ialah gunakan semaksimum mungkin untuk fokus kepada bidang contohnya pendidikan. Anda akan berjaya dalam bidang pendidikan, penulisan contohnya. Anda duduk berjam-jam dan menaip sampai tak sedar 24 jam kemudian anda tak keluar bilik. Kan? Okay. Berhenti pun untuk sembahyang, makan sikit. Okay. So ini anak emas sangat baik, tak perlu dirisaukan. Okay, sebab dia ikut peraturan. Okay. Jadi ni orang biru. Siapa rasa diri dia biru, anda adalah orang yang romantis, harmoni, tulen. Dia tulen ya, dia tak pandai nak tipu-tipu. Kalau dia marah muka dia merah, okey. Dia rasa geram, dia tak boleh tipu. Dia senyum pun diketahui dia marah. Dia orang yang bekerjasama, unik, berseni, empati, setia, suka nak bantu orang lain. Okey. Dan dia punya maksudnya tindakan dia adalah banyak perasaan lah. Mengikut perasaan. Jadi, ya mengikut perasaan. Dan orang Melayu Tuan Haji ramai macam ni. Belia-belia Melayu ramai yang macam ni. Yang tak boleh ditegur, dia akan merajuk. Tak boleh dimarah, dia akan merajuk. Tutup pintu, boom. Dan tak keluar-keluar. Jadi siapa yang ada macam ni, itu adalah satu kelemahan sebenarnya. Dan dalam konteks manusia, orang-orang biru ini adalah berkemungkinan mengambil tindakan-tindakan, contoh lari dari rumah. Kalau biru dia terlampau tinggi, Tuan Haji, biru terlampau tinggi, lari dari rumah, lepas tu terjun dari bangunan contohnya. Baru ni kita dengar seorang lelaki berpaut dekat jambatan nak terjun dah sebab bergaduh dengan isteri. So orang tu orang biru yang tinggi lah. Jadi kalau kita jumpa bos yang biru, dia selalu suka membantu. Ya, boleh saya bantu? Okey, saya rasa awak gini-gini. Awak sepatutnya gini. Okey, awak dia sangat suka nak bantu. Baguslah. Dan nak tackle orang macam ni ialah suka puji dia. Terima kasih tuan-tuan, baik sangat. Saya suka dengan tuan. Contohlah. Jadi bila dia kena puji, atau kalau anak warna biru selalu puji dia, selalu memudahkan dia, jangan buat sesuatu yang buatkan dia benci, dia sakit hati. Dan orang ini selalunya terlampau emo lah, Jadi kita dapat lihat ya jenis-jenis manusia. Jadi macam mana anda sebagai belia sekiranya nak mencari
kerja ataupun nak berhubung dengan manusia lain ialah berdasarkan kepada warna-warna ini. Kalau jumpa bos hijau, tuan-tuan tahu macam mana nak buat. Cakap cara macam mana. Jangan cakap merepek-repek, mesti cakap dengan yang begitu fokus. Okey, semuanya berfakta. Okey, jangan bengkak-bengkok. Okey, lepas tu warna jingga. Warna jingga tu orangnya main lepas, cakap lepas. Kadang hati orang macam tu baik Tuan Haji ya. Dia cakap lepas. Sekarang kita dapat bos macam tu, kadang kita terasa tapi dia cepat memaafkan. Okay, jom kita minum. Kau ni kenapa ni? Asal sedih sangat aku makan macam ni. Dia selalu cakap macam tu. Jadi, Tuan, tadi ya. Tuan ada menyebut biru ni ramai di kalangan orang Melayu lah, kata Tuan cakap tadi kan. Sebenarnya benda ni mungkin adakah kerana persekitaran ataupun kerana faktor-faktor yang faktor persekitaran manusia kita contohnya sendirilah. bila dalam keadaan PKP sekarang ni tak boleh bekerja, ada yang buang kerja, yang berniaga pun pendapatannya kurang dan sebagainya. Jadi itu mungkin sedikit banyak ada pengaruh kepada menjadikan orang itu jadi biru, atau apa pandangan Tuan? Dia dari asalnya biru Tuan Haji. Kalau orang itu jingga, berlaku PKP, berlaku tak boleh keluar, contoh dia keras, hati dia keras. Dan orang-orang ni, orang-orang macam ni boleh jadi doktor, boleh jadi lawyer, dia kuat. Hati dia kuat, dia boleh bedah orang, tengok darah. Jadi orang yang biru, asal usul dia semula jadi ni memang biru. Jadi datang PKP, lagilah habis Tuan Haji. Dia punya ketahanan tak kuat seperti mana orang jingga dan orang hijau. Ya, macam orang emas dia ikut je lah, tak kisah dah takdir macam ni nak buat macam mana, kita pasrah sajalah. Orang emas bagus, tapi orang biru ni memang kena hati-hatilah, dan kebanyakan orang Melayu biru Tuan Haji. Ya, jadi tu antara kita punya mukadimah tentang warna-warna. Lepas tu saya nak masuk tentang ni pula Tuan Haji, tentang hijau belum lagi ya? Bukan. Okey, contoh. Okey. Hijau dah tadi kan? Jadi saya nak tanya, siapa di antara tuan-tuan yang warna hijau, kombinasi warna hijau dan jingga? Okey, contoh saya beri contoh. Siapa yang warna hijau dan jingga, kerjaya anda yang sesuai ialah apa? Engineering, pilot, bahagian-bahagian perisikan, lawyer, CEO. Hebat-hebat ni Tuan Haji. Bermakna Tuan Haji, siapa yang ada anak jingga mungkin rasa, "Ui, anak aku ni kenapa?" Tapi dia sebenarnya sangat berani Tuan Haji. Dia orang yang berani ke depan, berani berjumpa orang. Bagus orang macam ni, tapi selalunya kita tak tahan orang macam ni. Jadi pada ibu bapa ataupun yang mana yang melihat webinar ni, tak tahan ni, maknanya tak tahan, tak sabar. Kadang-kadang dia sepahkan rumah, dia sepahkan, kita nak bersih tapi dia buka ni basikal, dia skru-skru berterabur. Tapi orang ni suka explore Tuan Haji, suka explore. Dan akhirnya bila dia besar, dia explore sendiri. Dunia ke penjuru mana dia akan pergi, dia tak takut langsung. Tapi kalau kita tidak didik dia dengan memberi semangat dan memberi galakan, akhirnya dia akan mati Tuan Haji. Dia nak ke sana tapi dia teringat dulu dia kena marah, jadi tak payahlah. Jadi lama-lama dia dah rosak lah. Dan benda ni boleh jadi risiko. Kalau dalam Islam orang jingga macam Saidina Umar, ya, Khalid Al-Walid, jadi orang-orang yang hebat macam ni, orang tegas. Kalau orang politik pula, tengoklah yang politik macam mana, yang kau cakap main lepas, cakap kuat, menengking-nengking. Itu orang orang jingga. Dan kalau kita ada anak jingga Tuan Haji, kalau Tuan Haji ada anak jingga, esok kita dah tua, Ustaz dah pencen, tanah, ada orang tipu tanah, anak jingga yang akan bela Ustaz. Ayah, mana satu orang yang tipu ayah geran tanah, biar saja jumpa. Anak hijau pun berani tapi tak kasar macam tu. Anak hijau akan kata, ayah, ikut pada perundangan, Alung tengok pada undang-undang, akta, macam tu. Orang emas senyum je, ayah nak baca mana ya? Dia pun tak boleh nak bertindak sangat. Orang biru dia akan marah, dia akan merajuk, dia akan menangis, dia tak tahan pressure macam tu Ustaz ya. So kita berhenti dulu, nanti kita akan masuk balik sekiranya nak fahamkan lebih lanjut. Tapi saya nak berlakon sekejap ya. Contohlah Ustaz ya. Kalau Ustaz lah sebagai manusia biasa, contoh datang kerja lewat, lepas tu dimarahi oleh bos. Kenapa awak datang lewat?
minta maaf saya ada masalah keluarga. Awak tak boleh Saya jam, tanya pancit. pancit ke apa, awak jangan beli alasan. Kerja tetap kerja, 8.30 kena masuk. Awak nak kerja atau tidak? Kalau awak tak nak kerja, saya berhentikan awak. Hui, apa rasa Ustaz? Okey. Yang kedua, bila Ustaz cakap, Ustaz gini-gini, dia buat kerja, dia leka dengan kerja dia, lepas tu dia tanya apa dia? Apa awak cakap tadi? Macam mana Ustaz rasa? Dan yang ketiga, bila dia berjumpa dengan Ustaz, Ustaz kata, saya ada masalah kaya pancit. Dekat mana pancit? Kenapa? Kesiannya. Nak bawa ke kedai ke? Nak perlu saya tolong ke? Atau saya panggilkan tukang kebun tolong? Maknanya macam mana? Orang yang macam mana ya Tuan Haji suka? 1, 2 atau 3? Yang suka tolong tadi lah nampaknya. Yang 3 lah kan? Yang 3 Di lah kan? pengertian. Yang ni pun kita menyampah juga kan? Sebab kita cakap dia tak dengar. Yang ni lagilah kita tak suka. Sebab tak terima asyik alasan nak marah je. Baik, ini ada peranan. So belia-belia, apabila anda berjumpa dua orang macam ni, orang ni menggunakan 3 jenis komunikasi sebenarnya. Dan anda harus menjaga komunikasi anda supaya anda juga mengikut aturan dalam konsep ini supaya anda dapat mengatasi segala permasalahan komunikasi yang timbul selepas ini. Nak cari kerja ke, atau bila anda jadi bos ke, macam mana anda nak orang bawah ikut anda. Ataupun bila anda seorang pekerja bawahan, macam mana anda nak supaya bos sayang anda, kawan-kawan sayang anda dan anak-anak sayang anda. Macam mana? Baik, saya nak ceritakan dekat sini bahawa dalam manusia Tuan Haji, dalam diri Tuan Haji, cuba Tuan Haji bayangkan. Okey, mudah saja. Saya umpamakan, dalam diri kita ni, kita sedar atau tidak, dalam diri kita ada 3 unsur. Ustaz nak panggil apa? Tuan Haji nak panggil apa? Jin ke, jembalang ke, roh ke, apa-apa sekali. Iaitu nombor 1 ni Tuan Haji, iaitu unsur P. Iaitu kita panggil parent. Dalam diri kita ada 1 P, parent. Parent ni, parent ni apa Tuan Haji? Orang tua lah. Orang tua, ibu bapa. Okey, dan selalunya dia duduk dekat dalam diri kita kan. Dan kalau dia terlampau menguasai diri kita, kita akan bertindak macam seorang parent tu Haji. Jalan pun kita pandang orang serius ya. Kan? Mata kita pandang melilau. Macam bersikap seperti orang tua begitu Tuan. Ya, macam bos. Macam bos. Okay. Kenapa awak macam ni? Kenapa awak macam tu? Kenapa tak macam ni? Kenapa tak macam tu? Dia saja yang betul. Kita nak bagi pendapat pun dia tak nak terima. Okey, itu parent. Dan kita akan berjumpa orang macam ni. Adik-adik, belia-belia semua, kalau anda berjumpa dengan parent macam mana? Kalau anda gagal menangani, anda fail lah. Fail dalam hidup sekali. Ya, sebab anda tak dapat cope dengan orang-orang di sekitaran anda. Okey, tu parent, dan selalunya kita tak suka dengan orang macam ni. Baik, ini adalah dalam diri kita ada satu unsur roh atau apa yang dipanggil adult. Ni parent, P-A-R-E-N-T, lepas tu A-D-U-L-T ya. Adult. Dewasa. Adult ni ialah orang dewasa. Orang dewasa konsep ni macam ni. Macam Tuan Haji tadi. Kenapa Tuan Haji? Boleh saya tolong tak? Tayar pancit ke? Nak pergi kedai ke? Jom saya tolongkan, bantu. Dia cakap selari dengan kita Tuan Haji. Jadi bila kita bercakap dengan cara macam ni, kita rasa seronok. Kita rasa happy. Okay? Dan dalam diri kita juga ada unsur yang ketiga tadi, iaitu unsur child. Tiap-tiap orang ada child. Tiap-tiap orang kebudak-budakan. Dan kita selalu menyorokkan child tu Tuan Haji. Kita tak suka ia keluar sebab nampak macam orang tak betul kan. Tapi kalau kita guna cara child yang kena pada tempatnya, ia akan jadi best. Ia akan jadi seronok. Okay? Nanti saya ceritakan macam mana child ni boleh bertindak membantu supaya orang suka kepada kita. Okey, contoh. Tiap-tiap orang ada PSC. Tuan Haji ada PSC, saya ada PSC. Saya pun ada PSC, Tuan Haji ada PSC. Bila saya bercakap dengan Tuan Haji, saya akan gunakan sama ada P, A atau C. Dan Tuan Haji akan merespon sama ada P, A atau C. Jadi bila anda berjumpa dengan orang, dengan bos ke, dengan orang penemu duga ke masa tuan-tuan nak minta kerja, ingat orang tu ada PSC. Laras mana dia guna? Pentingnya kita tahu kita tahu benda ni sebab kita akan berkomunikasi berhadapan dengan mereka. Betul. Okey, contoh kita ambillah zaman sekolah Tuan Haji dulu Zaman sekolah Tuan Haji. Orang yang seorang guru disiplin tunggu dekat depan gate.
Masuk budak seorang. Dan ada satu budak bermasalah ni, memang dia sangat bermasalah, memang selalu kena kejar dengan cikgu. Bila dia masuk saja, cikgu ni kata apa? Kenapa datang lambat? Wah, dengan muka dia, dengan pandangannya, dengan cekak pinggang ni. Kenapa datang Cikgu lambat? yang P ni cikgu lah ya. P lah. Ni guru disiplin guna P. Okey. Dan sekiranya anak yang bermasalah itu gunakan CP. Minta maaf cikgu, saya terlambat bangun tadi cikgu. Tidur. Jadi dia guna CP. Nampak ya? Dia guna CP. Ini saya nak berkongsi ni, nak mengajar pun sekali ya. Jadi kamu ni memang macam ni, tiada kali macam ni, tiada kali datang bangun lambat bangun tidur dan sebagainya. Minta maaf cikgu, saya ni last lah cikgu, saya tak buat lagi. Jadi dekat cikgu. situ ada arus yang maksudnya marah, maaf. Jadi clear. Macam tu Haji kata tadi kan, benci, sayang, neutral. Kita tengok proses dia seterusnya. Kamu ni, dia marah lagi. Minta maaf lagi. Okey, soalan saya tanya pada peserta webinar ni, adakah ini konflik? Dah wujud konflik belum? Orang kata dah. Okey, sebenarnya belum. Sebab ia adalah kita panggil ni adalah parallel. Kita panggil komunikasi jenis ini ialah parallel. Parallel. Parallel maksudnya macam landasan kereta api yang bergerak yang tidak akan bercantum tadi. So as long as dia tak bercantum, dia adalah tidak bermasalah. Okey, saya kena pergi cepat ni, saya kena kejar masa. Okey, lepas tu kita ambil lagi cross yang berbeza. Kamu ni, lepas tu yang dikatakan konflik ialah macam ni tadi. Bila macam tu konflik. Contoh, cikgu ni kata, kamu ni dengan abang kamu sama aja. Dulu abang kamu macam ni juga. Lepas tu budak ni kecewa lah sebab abang dia dah meninggal dunia. Kata macam mana tadi? Mati jangan sebut. Cikgu, abang saya jangan sebut cikgu, ini masalah saya. Abang saya dah meninggal cikgu, kalau cikgu sebut tak adalah saya yang buat salah cikgu. Jadi selalunya bila dia bercakap secara selaras dengan seperti A to A, selalu cikgu ni akan rasa tercabar. Betul tak Haji? Kamu ni jawab pula ya. Kau ni. Lepas tu cikgu bila dia kata kamu ni macam ni, mak kamu, bapak kamu, datuk kamu, nenek kamu sama je macam kamu juga. Cikgu, apa berlaku? Tuan Haji, apa berlaku? Konflik yang paling teruk, dan kita dengar dekat sekolah-sekolah, dekat surat khabar pernah keluar, cikgu dibaling dengan batu-bata. Cikgu dicekik dalam kelas. Cikgu dia kenapa? This is all about communication tu Haji. Dan begitu juga kita nak cari kerja, kita tak dapat kerja, kita ditendang kerja. Semua ni tentang komunikasi. Tak ada siapa bos yang takkan nak buang anda sekiranya komunikasi anda bagus. Okey, cuba kita tengok lagi. Baik. Okey, sekarang faham tentang P. P adalah parent. A adalah adult. C adalah child. Okey, sekarang kita lihat dari segi lakonan yang pernah kita tengok. Okey, cuba tengok. Haji Bakhil ni, Haji Bakhil macam mana, kita tahu Haji Bakhil boleh cakap menengking kan. Orang gila. Aku lesing kan. Tapi labu jawab macam mana, cuba tengok. Cuba kita ambil masa sekejap. Okey. Dengar tadi. Kurang jelas. Saya kuatkan lagi. Kuatkan sikit. Dia guna CP. Ya, dia guna P dengan C itu nampaknya. CP, minta maaf. PC. Okay, cuba tengok apa berlaku. Labu menjawab dengan cara CP. Haji Bahir marah dengan cara PC. Tapi ada konflik tak berlaku? Adakah Labu dibuang kerja? Tidak. Sebab apa? Dia kena marah tapi dia minta maaf. Dan para belia sekalian, walaupun alasan, para belia sekalian, jadi anda akan berhadapan dengan orang-orang yang macam ni, dengan bos yang macam ni, dengan pekerja ialah counterpart kita yang macam ni kan. Jadi kalau mereka cakap macam tu, anda ada pilihan. Nak guna A, nak guna PC balik. Kalau anda guna PC balik memang hancur lah, habis. Bertumbuk lah. Nak guna CP. Macam kita Tuan Haji. Macam Tuan Haji dengan anak. Okey, tidur semua. Nanti layan ni. Yang kata tidur. Bila cakap lebih P, semua akan tidur. Dan tak ada apa berlaku. Tak konflik lah.
Tapi kalau anak tu kata, ayah bagilah peluang kami ni, lagi teruk lah. Tapi anak naik atas tidur. Dan selalunya bila orang kata, bila dia guna P, masalah cepat selesai. Tapi selesai, tapi apa berlaku pada perasaan budak ni? Perasaan anak ni. Dia tidur dekat atas, 8 orang anak tu Haji, semua naik ke atas tidur. Lepas tu, tengok ayah dia kata, tengok aku guna P semua Dalam keadaan selesai. dia tidur, jiwa tak tentram. Ya, dalam keadaan tidur tu anak 8 orang berderet-deret, si Alung bercakap dengan Angah, Long, kenapa ya kita macam ni Long? Entahlah Angah, dia kata. Subuh tak bangun pula lagi lah. Kawan Alung, dia cerita ayah dia kalau nak tidur, ajak main-main, gurau-gurau, geletek-geletek, cerita-cerita dekat buku, baru tidur. Best kan nampak ayah macam tu? Akhirnya persepsi tak baik tu. Yes. Walaupun kita menang, maksudnya sekarang dekat sini, saya nak cerita dekat para peserta webinar. Anda guna P, anda menang, tapi tak semenang sepenuhnya. Keseluruhannya. Tak. Kita panggil ini win-lose. Win-lose. Yeah. Menang dan kalah. win, Siapa kalah? Anak kalah. Siapa menang? Bos menang, bapak menang, mak menang. Kalau suami dengan isteri, suami menang, isteri kalah. Ini ada satu komunikasi yang tak baik. Jadi kita kena jaga ni. Okey, kita terus pergi. Okey, macam mana ini? Okey, macam ni pula. Cuba kita lihat bagaimana dia guna AA. A. Dalam 40 tahun ke berapa hari, berapa kali pakcik pernah dapat cuti? Belum pernah satu hari cuti, bos. Saya mandu, ya bos. Sebelum pakcik ni dapat kerja baru, bagi dia cuti 1 minggu gaji jalan. Baik bos. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Alhamdulillah. Dapat doa lagi. Selamatlah bos. Murah rezekiku. Okey, Tuan Haji tengok ya. Orang tua ni sangat tua, 60 lebih kot umur dia. Bos tu sangat muda, tapi bagaimana hormatnya orang tua ini kepada bos dia setelah selesai komunikasi itu kan. Bermakna dekat sini, para hadirin webinar sekalian, kalau anda seorang bos guna kaedah AA, orang bawah anda akan, bos aku best. Dewasa dengan dewasa. Ya, dewasa dengan dewasa. Dia faham, boleh duduk, boleh bincang, boleh minum sama. Dan cara cakap pun tak menyakitkan hati. Dan saya Tuan Haji, secara personal lah. Bila saya tahu ilmu ni, saya gunakan di 3 buah sekolah, saya tak gunakan P. Jarang lah, bukan tak guna, jarang. Saya pilih-pilih bila nak guna. Jadi apa kesannya Tuan Haji? Budak-budak macam ni Tuan Haji, doa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa cikgu. Contoh, dia akan berdoa yang macam orang tua ni. Tapi kalau seorang bapa ataupun seorang bos yang guna kenapa kan guna P, anak akan doa juga, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa bapakku, kalau nak ampunkanlah, kalau tak nak tak apalah kan. Mungkin Tuan, lebih kurang je. Kalau boleh saya interrupt sikit. Ya, sila. Dia macam intonasi contohnya. Macam bila menggunakan P, parent ni maknanya. Ya Allah, kenapalah budak ni ya Allah. Itu intonasinya seperti bapa. Padahal dia doa. Tapi kalau yang bersifat A tadi. Ya Allah ya Tuhanku, apalah anak-anak aku ya Allah. Tambahkanlah. Mana intonasinya juga memberi peranan kepada PAC ni sendiri bukan? Bila dia beli antum, walaupun dia bersifat doa, bila gerak tinggi, macam marah, padahal doa Tuan Tapi dia kalau dia level tinggi, maksudnya cara dia bercakap tinggi dan macam seolah-olah memarahi, tapi sebenarnya niat dia adalah, maksudnya cara dia tunjuk ialah AA, tak ada masalah Tuan Haji, anak akan faham.
Bapa aku bising-bising tapi sebenarnya dia okey. Anak boleh nilai. Cikgu ni marah-marah aku tapi dia sebenarnya okey. Aku terima dia, aku sayang dia. Bos ni marah-marah tapi sebenarnya dia sayang kat kita Betul, macam tu, betul, kan? betul. Kena ada seni dia Tuan Haji, kena ada Ya, seni ya. dia. Ya, ya. Okey. Jadi pada pengalaman saya Tuan Haji, sepanjang saya menjadi kaunselor lah, lama sangat saya jadi kaunselor di sekolah dan di universiti pun, orang-orang yang dilayan AA ni, dia akan lebih sayangkan anak. Mereka akan lebih sayangkan ibu bapa dia, mereka akan lebih sayangkan cikgu dia. Masa saya pergi haji Tuan Haji, saya WhatsApp dekat pelajar saya lah, Zikri, saya depan Pak Bah ni, saya doakan awak. Dia menangis, menjurai-jurai dalam emo dia. Cikgu, terima kasih banyak cikgu. Cikgu tu tiap-tiap kali saya doakan, ya Allah Tuanku, ampunkanlah dosa guru-guruku. Bila sebut guru muka cikgu yang keluar, muka cikgu tak ada muka lain. Faham tak Tuan Haji? Maksudnya, kita ni sangat penting dan signifikan pada orang-orang tertentu yang kita berkomunikasi. Itu sebab Itu yang cakap tadi, maknanya yang positif akan menarik yang positif. Positif. Ya, Yang negatif akan rebel. ya. Jadi kita tengok bagaimana seorang pelajar, ni saya cerita dalam bentuk penceritaan supaya tuan-tuan faham. Seorang klien saya, klien saya tak nak sebut di mana, dia cakap dengan saya, budak ni budak bagus. Dah nak habis belajar dah Tuan Haji. Dah nak habis belajar. Tuan Haji, tengok budak tu sempurna sangat. Tudung dia labu, solat semua, agama dia semua, Masya Allah. Tapi Tuan Haji, percaya tak dia cakap, tiap-tiap kali semester break ke, dia sangat runsing sebab apa? Kena balik rumah. Kenapa pula orang lain semua suka balik rumah? Kenapa kamu tak suka balik rumah? Tak suka balik rumah. Tak suka. Dia dah terbayang-bayang, dalam kepala dia dah terbayang-bayang, tapak kaki bapak dia tuk tap sebab pagi-pagi Tuan Haji, bapak dia akan dengan tapak kaki dah buatkan dia nervous, takut, risau, macam nak matilah. Dan dia dalam keadaan tertentu tadi, dia akan hantuk kepala dia kat dinding. Sebab pengalaman-pengalaman itu. Dia kata saya tak nak balik. Dia kata kenapa? Dah terbayang dah. Ayah kalau kerja subuh macam mana tadi? Dia ketuk pintu. Bang, bang, bang. Salah. Anak semua bangunlah tu Haji. Jadi kalau orang tua bila cakap macam tu, tengok aku kejutkan anak aku senang je. Tapi kesan pada anak Tuan Haji, dah masuk semester 6 nak keluar dah Tuan Haji. Tapi penyakit itu dibawa sampai ke dewasa. Jadi kalau kata P itu berjaya, faham-faham sendirilah. Ya. Dan kalau boleh dia nak cepat kerja, nak keluar daripada rumah. Sebab dia tak nak duduk di rumah. Okey, Tuan Haji, kita ambil dalam masa 2 minit, saya nak tunjukkan satu anak kecil Tuan Haji, anak kecil. Ni nak cerita bagaimana kesan seorang ayah atau ketua, CEO, bos dan pekerja, siapa-siapa saja apabila guna AA dan CC. C tu main-main Tuan Haji, main-main seronok-seronok macam Bergurau senda. Ya, macam Nabi kita pun lakukan Tuan Haji. Ya, dengan Hasan dan Husin. Seorang naik atas pengkok, seorang naik atas badan. Jadi apa Nabi? Nabi Muhammad jadi kuda. Masya Allah. Itu si akan merapatkan anak dan okey, cuba kita tengok sedikit tentang ni lagu Tuan Haji tentang anak yang ayah dia meninggal dunia tapi dalam waktu dia membesarkan anak itu digunakan kaedah A dan C. Gurau-gurau. Walaupun dia kecil lagi. Kita tengok dalam 2 minit ni Tuan Haji. Dia ada ibu yang agak tegas dan ayah yang sangat sporting. Suara kurang kuat sikit. Seorang anak yang rapat dengan ayah sebabkan personaliti ayah yang gunakan kaedah A dan C. A dan C. A dan C. A dan C. Ini C lah Tuan Haji.
joget, main wrestling, itu C Tuan Haji. Maknanya ayah ni meletakkan seperti anak-anak walaupun ayah. Ya. Ya. Geletek-geletek, main Ataupun bos kejar-kejar. meletakkan dirinya seperti staff juga. Ah, Dari segi kalau maksudnya bos kalau pandai gurau-gurau, pandai usik-usik, staff sukalah. Staff akan sayang. Tengok, bila ada konflik, dia lari pada ayah dia. Kemudian ayah dia comfortkan dia dan suruh minta maaf dekat mak dia. Dia akan ikut. Dan ini terbukti Tuan Haji. Okey, jadi kita berhenti situ dulu. Kita tengok bahawa betapa pentingnya kalau seorang itu bila guna CC Tuan Haji, dia akan merapatkan lagi Tuan Haji. Jadi kalau kita bos, kita boleh lebih kurang dengan staff, kita boleh gurau senda, boleh usik-usik, boleh cerita-cerita kelakar sikit. Orang akan suka. Kalau seorang bapa wrestling dengan anak, saya ada seorang pelajar Tuan Haji, dia boleh cakap macam ni. Mama dia tu guna P lah. Mama dia guna P. Mama dia seorang guru bahasa Inggeris. Ayah dia kapten. Baru boleh kata wajar. Lepas tu dia pun turun start kereta, undur. Lepas tu balas dekat gate tu kan, dia balas, pam, pecah. Kita baru pula tu. Kita baru pula tu. Mama pun turun, menangis. Dia letak kunci, dia masuk bilik, boom, tutup pintu. Dan selama itu mama dia memang cara cakap ni PC sampai dia tak nak balik rumah, dia benci balik rumah sebab benda ni Tuan Haji. Sebab benda ni. Lepas tu mama dia menangis-nangis. Lepas tu dia cakap dengan saya apa? Padan perempuan tu. Padan muka si beruk tu. Seorang anak sanggup cakap ibunya beruk depan saya dalam saya selama saya jadi kaunselor sekolah, ada dua perkara. Seorang perempuan budak tingkatan 5 cakap mak dia beruk. Padan muka si beruk itu. Kalau saya rasa nak lempang ni budak ni kan. Tapi kalau saya lempang tak jadilah kaunseling. Maksudnya saya takkan dapat bantu dia. Saya dengar geram tu geram. Cakap mak beruk Tuan Haji. Sanggup tak? Kenapa? Sebab perasaan benci sangat. Dan seorang lagi pelajar semasa buat saya student buat sesi kaunseling, dia cakap mak dia babi. Mak dia babi. Mak dia tahu tak anak dia sebut babi? Last bila dah habis sesi, saya tanya dia balik. Awak tadi sebut apa mak awak? Tak ada cikgu, tak ada cikgu. Ya, awak sebut, saya sebut khinzir. Tak, awak bukan sebut khinzir. Awak sebut babi kan? Kenapa awak sebut babi? Cikgu, mak saya tu dengan kakak saya okey, dengan saya okey, dengan saya asyik semua tak okey, semua okey. Dah habis keluar. Semua keluar Tuan Haji, semua keluar. Kenapa? Perasaan. Perasaan tak puas hati sebab apa? Komunikasi lah. Dengan Along, mak cakap, baik-baik, boleh gurau-gurau. Aku pun nak juga main-main dengan mak aku kan. Aku nak juga duduk dengan mak aku sembang-sembang macam Angan, macam Along. Tapi kenapa tak boleh? Dalam hati dia cakap macam tu. Banyak dia cerita. Sampai sebut babi. Dua tu lah sepanjang hidup saya. Dengar anak cakap depan saya, satu mak babi, satu mak si beruk. Astagfirullahaladzim. Tuan Haji. Maknanya kemungkinan yang sangat besar juga sekiranya benda yang berlaku di jabatan. Akan kata begitu ya. Betul. Alhamdulillah. Betul. Apa staff cakap kepada bos yang guna P yang keterlaluan. Kan? Tapi kalau bos tu AA, tak ada cakap belakang insya-Allah. Kalau bos A dan C guna A dan C, saya punya pengalaman saya Tuan Haji. Ayah, jadi semua peserta webinar ni akan jadi ayah. Semua peserta webinar ni akan bekerja. Semua akan peserta webinar mungkin kerja di bawah mereka ada pekerja bawahan. Jadi Tuan Haji, pengalaman saya, ayah yang guna A dan C, anak akan respect macam ni Tuan Haji. Akan respect macam ni. Saya ada seorang lagi budak perempuan ni, baru masuk sekolah, nak balik.
nak balik dah seminggu tak jumpa ayah. Baru habis orientasi, nantilah minggu depan boleh balik. Tahu nak cikgu nak balik cikgu. Minggu depan lah balik. Minggu depan kan boleh balik. Tahu nak cikgu nak balik. Hidup di asrama bagaikan hidup dalam neraka. Tu kata-kata dia lah. Lepas tu kata, baliklah minggu depan. Cikgu dah lama tak mengerti dengan ayah cikgu. Budak perempuan tingkatan 4 lama tak mengerti dengan ayah. Tuan Haji. Oh. Awak mengerti dengan ayah? Mak ikut tak? Mak tak ikut. Awak Ini naik apa? pertama kali pengalaman saya sampai tak nak balik rumah ni. Biasanya kalau anak saya kalang kabut nak balik rumah. Makna anak sayang pada Ustaz. Alhamdulillah lah Tuan Haji. Jadi dia kata apa tahu? Tak nak balik. Kenapa? Mak ni. Lepas tu dia kata nak balik sebab lama tak ngerti dengan ayah. Awak pergi naik apa? Naik motor. Siapa bawa? Kadang ayah bawa, kadang saya bawa. Awak bawa motor. Bawa ayah dekat belakang. Friendly Lepas tu awak pergi minum. Friendly. Awak minum dengan ayah dia. Lepas tu bersembang dengan ayah. Cerita tak pasal politik. Saya je tanya. Cerita pasal politik. Cerita tak pasal boyfriend awak. Saya cerita pasal boyfriend saya. Ayah tak marah. Tak. Ayah tak marah. Ayah awak best lah. Ayah saya memang best cikgu saya nak balik. Perasaan anak tu nak balik. Lepas tu lama tak ada seling dengan ayah. Awak ada seling dengan ayah. Awak macam mana? Saya buat lah. Ada tak awak buat macam ni, saya cakap. Ada tak awak kepit kepala ayah buat macam ni? Dia kata ada. Ayah tak marah. Tak. Ada tak awak lempar kat dinding? Ada. Ada tak awak hempap dia? Ada. Ayah tak marah. Tak. Habis mak buat apa? Mak jadi referee. Cikgu nak balik cikgu. Sebab adalah keluarga itu menggunakan konsep AC Tuan Haji. Dan selalunya Tuan Haji, anak akan kata rindunya ayah, rindunya mak, nak balik. Itu anak yang ibu bapanya guna A dan C. Anak yang bapa dia guna P, yang keterlaluan. Saya cerita yang keterlaluan. Bapa kita guna P tapi kadang-kadang mungkin tak keterlaluan. Kadang guna A, kadang-kadang guna C. Tapi yang banyak kena ada juga sikit kot Tuan Haji ya. Kena ada juga sikit. Kena. Tapi okey, kita bercerita tentang siapa yang nak lebih lanjut baca buku ni Eric Berne, I'm okay, you are okay. Okey, Eric Berne kata kalau kita guna PC kita win, tapi orang tu kalah, win lose. Kalau kita guna AA win-win. Kalau kita guna CP lose win. Kalau kita guna PC lose kalah sampai bergaduh-gaduh. So kita nak guna macam mana? So dalam konteks ini kita mesti pandai kita nak guna yang macam mana. Dan dulu saya pernah buat khusus pada pegawai polis. Polis semua semua ada satu sing tu polis tu Haji. Jambang dia dengan tebun dia serius tu Haji. Serius. Kita cerita tentang benda ni, saya cerita tentang benda ni. Lepas tu polis sing tu angkat tangan. Tuan, boleh saya interrupt? Boleh saya kata. Sila. Tuan, apa tuan cakap betul lah. Saya dengan anak guna AACC. Tuan guna AACC, bagus. Macam mana anak punya respon? Anak saya, cuba tengoklah tuan dalam WhatsApp saya. Daddy, I love you. Daddy, I miss you. Daddy, muah. Anak tuan di mana sekarang? Di Universiti Sunway. Sudah besar, sudah. Dia kalau balik buat apa? Dia geletek saya cikgu. Dia main saya punya pusat. Tuan tak marah ke? Tak marah, kita happy, satu family happy. Saya punya anak lelaki pun macam tu. Yang buat ni anak perempuan. Cium ketiak. Daddy, I love you, I miss you. Lepas tu ada satu polis tu Tuan Haji. Ada satu polis tu. Masam muka dia. Dia dari Pahang. Dia pun angkat tangan. Tuan, boleh saya cakap sikit? Sila. Saya dipindahkan daripada Kuala Lipis ke Bukit Aman. Okey. Saya duduk seorang. Kenapa? Saya ajak isteri tak nak. Saya ajak anak tak nak sekolahkan ke KL. Semua tak nak. Jadi saya duduk seorang lah dekat rumah di KL. Kenapa jadi macam tu? Saya tahulah saya salah. Saya guna P banyak. Jadi masa tu tuan lah maknanya ni. Masa tu semua senyap lah Tuan Haji. Ya? Masa tu tuan lah tu mengaku sendiri. Jadi dia mengaku sendiri. Saya guna P, saya mengaku. Sekarang padan muka saya, isteri tak nak ikut, anak tak nak ikut. Jadi kita tengok Ustaz ya. Ini PC dengan AA. 1 jam. Mungkin kita boleh sikit lagi. Ya. Okay. Ada 30 minit lagi, lepas tu kita soal jawab tadi.
Okey. Okey. Jadi tuan Haji tengok ni ya. Okey. Bagaimana ibu mertua guna PC? Dia guna PC dan P. Ramlee guna AC. Ya, AC. AA, sorry, AA. Dia cross. Dia cross. Sama siapa? Apa berlaku Tuan Haji? Kira ibu mertua win. P. Ramlee kalah lah. Tetapi bila dia kalah, orang yang kalah selalu akan cari tak masa untuk dia menang balik. Contoh, pelajar tu dia marah, dia akan buat pelajar nakal ni akan cari satu masa, dia akan cakar kereta cikgu. Dia akan buat sesuatu yang cikgu tu akan susah. Jadi begitu juga anak. Saya nak cerita sikit. Ni satu kes yang sangat sedih jugalah bagi saya. Seorang pelajar perempuan di rotan oleh ayah dia lah. Seorang pelajar perempuan di rotan gunakan batang pipe sebab suruh ayah dia pergi surau Tuan Haji. Anak ni balik dari universiti, dah pandai sembahyang, dah pandai pakai tudung labuh, dah pandai. Jadi balik berubahlah ya. Ayah maghrib ni pergi lagu surau sebab ayah dia minta dia hantar ke kedai main mahjong tu Haji, main mahjong. Sekali bila anak dia cakap macam tu Haji, apa kau kata? Dia pergi bilik air, dia ambil batang pipe, dia libasnya budak tu. Larilah satu rumah. Kenalah 2 kali libas. Lepas tu dia balik ke kolej lah. Dia balik ke kolej, minggu depan tak nak balik, 2 minggu lagi tak nak balik. Bulan depan tak nak balik, mak dia telefon. Long tak nak balik ke Long? Kerja banyak Mak. Minggu depan lagi, Long baliklah Long. Assignment nak buat Mak. Minggu depan lagi, Long tak balik ke minggu ni. Ada khidmat masyarakat Mak. Lepas tu satu lagi, Long balik. Ayah dah tak Sengaja mencari boleh alasan tak nak balik. bangun. Tu bila yang kali keempat, Long balik, ayah dah tak boleh bangun. Ayah dia stroke, barulah dia balik. Dan dia balik macam ni Tuan Haji. Dia naik atas rumah, ada pintu belah kanan, pintu bilik mak dia. Dia jeling je. Tak masuk pun. Ayah terbaring. Duduk 2 hari, balik, tak jenguk ayah. Tak lap ke, tak apa, ayah macam ni. Agaknya Tuan Haji, masa dia pandang ayah dia tengah baring. Pandang macam tu. Jeling saja. Dan muka Agak dia dalam hati dia cakap apa Tuan Haji? Dulu masa engkau sihat, engkau pukul aku, engkau kejar aku dengan batang pipe, sekarang kau sakit, pukul lah. Seolah begitulah Tuan Haji, perasaan dia. Tapi setelah dia melalui proses dengan saya, dia balik Tuan Haji, dia lapkan bapak dia. Kebetulan cuti panjang, dia lap, dia jaga. 2 minggu bapak dia meninggal. Dia cakap dengan saya, kalaulah dia terus sikap macam tu, dia akan menyesal seumur hidup. Bermaksud kat sini Tuan Haji, sekiranya pi keterlaluan, kita tanpa batas, tanpa kawal dan tak tahu gunakan dia dengan baik, akan memberi satu yang sangat bermasalah kepada kita. Okey, saya nak memberitahu bahawa PAC ni kita boleh main. Kita boleh main. Kata Eric Berne, benda ni adalah game that we play every day. Kita main benda ni tiap-tiap hari. Siapa yang ada teori ni, siapa yang ada ilmu ni, kita boleh tengok orang tu guna apa dan kita patut guna apa. Setengah daripada mereka boleh main, tapi kalau dah biasa-biasa, ia akan menjadi personality. Macam saya, dah jadi personality saya lah. Bila saya bercakap dengan orang, saya akan guna AC. Kalau saya ceramah, AC. Kalau saya jaga budak pun, AC. Budak akan ikut saya cakap. Sebab saya tak nak guna P sangat. Tak nak guna sangat, bukan tak guna langsung. Sebab ia akan memberi ni. Jadi cuba tengok video ni di mana siapa ni yang tadi Haji Bahil tadi menggunakan kaedah P dan dia boleh dibawa kepada A dan dia boleh bawa kepada C. Okey, cuba kita tengok. Dia boleh bergerak. Tengok. Dia okey A. Lepas tu dia kenyit mata. Yang ni C. Bila C, bukan semua orang boleh guna C. Dia guna P.
Dia guna P. Guna P. P. Labu guna C. Sekarang dia guna C. Dah kesian pula. Dia dah mula kesian. Hmm. Dan personality dia bergerak daripada P kepada A. Mana benda ni praktikal digunakan, praktikal untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Janji kita faham, kita nak guna masa bila. Tengok dia guna A. Yang ni nak main C pula. Ya. Okey. Maknanya boleh kita berdasarkan pada filem ini, maknanya peranan kita untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Kita mesti ada orang panggil apa ya? Pergerakan itulah. Ada steps. Jadi kita kalau faham, kita tahulah. Kita yang mengawal komunikasi itu. Jadi orang ini sama ada marah atau boleh cool atau apa, adalah bergantung pada cara kita. Cara kita balik. Jadi kita faham tentang P, tentang A, tentang C. Okey. Dan Tuan Haji, ada satu P yang kita sarankan. Kalau nak guna P boleh. Macam Tuan Haji mungkin guna P, tapi cara P Tuan Haji lembut. Kita panggil ni nurture, nurturing P. Okey, nurture tu maksudnya macam okeylah. Nurturing P, maksudnya cakap P tapi guna yang lembut. Okey, contohnya macam ni. Iaitu P parenting yang penyayang, penyabar, ambil berat, caring. Yang ni. Contohnya, cuba tengok macam ni. Ibu dia adalah seorang yang guna P tapi P yang pelindung, P yang penyayang. Kalau macam ni disarankanlah untuk guna P. Dia seorang parent yang pelindung, parent yang penyayang. Jadi kalau dia parent atau kalau belia-belia jadi seorang parent atau jadi CEO atau jadi bos, boleh guna P tapi P yang melindung orang lain, P yang menyayangi orang lain. Ni orang emas lah Tuan Haji, ni orang emas. Okey Tuan Haji. Jadi saya rasa saya nak bagi banyak ruang untuk soal jawab. Ya. Ada soalan daripada ni teknikal? Kiranya ada, silakan. Nampaknya macam tak ada. Macam tak ada. Okey. Okey, baik Tuan. Alhamdulillah kita telah banyak dapat ilmu-ilmu yang baru lah dalam komunikasi sesuai dengan kita punya tajuk tadi. Pengaruh persepsi terhadap persekitaran komunikasi manusia. Ini sayang boleh menarik kepada sayang, benci boleh menarik kepada benci, dan netral boleh menarik kepada netral. Jadi khususnya pada belia-belia di luar sana, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari peluang-peluang yang di luar sana. Jadi ilmu-ilmu ini sedikit sebanyak dapat membantu diaplikasikan supaya didapat kenal pasti siapa orang yang berhadapan dengan dia dan siapa kita. Okey. Satu lagi saya nak tanya pada Tuan Haji lah. Macam mana kita nak kenal pastilah, contohnya katalah anak kita ataupun staf kita. Dia ni kalau tengok cara perlakuan dan sebagainya, dia ni mungkin biru. Jadi macam mana agakkan itu ataupun telahan itu kita buat? Boleh. Yang kita buat ni ialah persepsi Tuan Haji. Persepsi bermaksudnya tak semestinya betul. Okey, tak semestinya betul. Tapi kalau nak betul, kita kena buat ujian, ambil kertas soal selidik, jawab betul tidak dan kita akan dapat perfect. Tapi kadang-kadang Tuan Haji kata Tuan Haji hijau, tapi bila keluar markah atau skor tu, Tuan Haji bukan hijau, Tuan Haji sebenarnya emas, Tuan Haji emas dan biru, bukan hijau dengan biru. Jadi kita salah. Jadi tapi kebanyakan ni 70% persepsi itu betul. Jadi kita boleh tengok Tuan Haji, macam kalau saya bos,
Kalau saya cakap saja orang tu ikut, kalau saya arah saja orang tu ikut, selalunya orang macam tu ialah orang emas tu haji. Okey. Emas. Lepas tu kalau saya marah je tak lawan, yang tu orang emas. Tapi kalau saya cakap dia ada jelasan, saya suruh pergi sini, dia pergi tempat lain, dia adalah kemungkinan orang jingga. Dan bila cakap, dia cakap keras. Lepas tu dia kurang jaga hati saya, orang tu Ya. jingga. Orang ni bahaya. Bahaya. Ni boleh angkat kursi dan baling dekat bos. Jadi jaga-jaga orang macam ni, siapa yang bos, jaga-jaga orang macam ni. Tapi dalam satu konteks yang lain Tuan Haji, macam saya kata, orang jingga adalah orang-orang yang hebat sekiranya kita jaga. Contoh bila Nabi dapat berjaya masukkan Sayyidina Umar dalam Islam, maka seluruh umat Islam boleh buka mengaji secara terbuka. Tak ada orang berani nak halang sebab Sayyidina Umar sendiri yang ni. Begitu juga dengan pelajar. Kalau pelajar jingga dapat dipulihkan, maka seluruh sekolah akan jadi baik. Jadi kalau tuan-tuan ada syarikat dan orang jingga ini tuan-tuan bela, tuan-tuan jaga komunikasi dengan orang jingga, dia suka dengan kita, akhirnya mereka ni, orang-orang jingga ni akan mengawal kawan-kawan yang lain. Esok datang kerja, esok siapa tak kerja dengan baik, jaga aku cakap, dia yang cakap macam tu. Okey, jadi bercakap dengan hijau macam mana? Bercakap dengan emas macam mana? Bercakap dengan biru macam mana? Kalau orang hijau selalu ni tak payah diarah lah Tuan Haji. Dia pandai buat sendiri, dia selalu akur, dia selalu beri saranan yang baik. Ni orang hijau, orang yang pandai, orang yang bijak. Okey. Tuan, ini ada soalan dari luar ni, daripada Cik Bakhtiar Hassan. Soalannya, apa PAC yang status lain seperti bos versus pekerja? Maknanya maksudnya ni mungkin selain daripada PAC apa? Mungkin macam tu. Mungkin macam tu. Bos apa PAC? Apa PAC yang status lain seperti bos versus pekerja? Soalannya ni, saya rasa mungkin yang dimaksudkan adalah apa maksudnya ni? Bos versus pekerja. Okey, saya nampak bos versus pekerja seperti saya cakap tadi lah. Bos ada PAC, pekerja ada PAC. Jadi kalau bos, okey, asyik arah C, dia akan ikut. Tetapi ada satu point dia akan melawan. Satu point dia akan memberontak. Satu point dia akan meletup. Okey? Jadi komunikasi ni sebenarnya tak sihat. Tapi dari segi kelancaran kerja, yes, cepat bekerja, cepat bergerak. Okey? Tapi kalau kita nak tahan lama, ialah elok guna cara bos guna cara A dengan pekerja dan sekali-sekala guna C, kadang-kadang guna P. Ya. Jadi maknanya kombinasi PAC itu sangat penting untuk kita fahami, tuan ya. Sangat penting. Supaya kita boleh meletakkan sesuatu itu kena pada tempatnya lah. Ya, betul. Ya, betul. Okey, rasanya kita dah bersiaran 1 jam 45 minit. Sorry. 1 jam 15 minit, maaf. 1 jam 15 minit. Okey, untuk para peserta webinar di luar sana, mohon untuk buka dalam FB masing-masing. Ya, di situ ada borang penilaian untuk tuan membuat penilaian dalam program ini. Tujuannya adalah untuk kita menambah baiklah. Ya, untuk kita menambah baik supaya cadangan-cadangan yang diutarakan itu memberi manfaat kepada kita untuk kita jadi bertambah baik lagi. Jadi jangan lupa pada peserta semua untuk buka dalam FB masing-masing borang penilaian yang mohon kerjasama untuk diisi. Sekiranya tuan tidak mengisinya, kita susah nak buat penilaian nanti. Kat mana yang baik, kat mana yang kurang baik untuk ditambah baik. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cik Abdul Aziz bin Muhammad Yatim atas perkongsiannya. Semoga progresen ini memberi manfaat kepada kita insya-Allah untuk kita mengenal pasti bagaimana komunikasi yang baik supaya kita dapat meletakkan diri kita ni supaya sesuai dengan apa yang sepatutnya. Ya. Kalau kita ni kita kenal pasti kita ni mungkin biru, yang tuan cakap tadi kita ni orang Melayu yang selalu suka biru.
Mungkin sedikit setelah kita tahu kita itu biru, kita berusaha untuk combinekan dengan warna-warna yang lain supaya kita lebih disiplin dan diterima dalam berkomunikasi. Betul. Jadi terima kasih. Apa akhir kata Tuan? Apa yang Tuan nak sampaikan lagi sedikit? Okey, akhir kata saranan saya kaji, dalami tentang ia adalah satu teori, tetapi teori ini sangat berkesan. Teori ini sangat boleh diaplikasikan. Sedangkan kita lihat cara contoh macam Sadina Abu Bakar disuruh kita mendidik anak mengikut zaman, mengikut aliran tahap anak-anak itu kan. Bila kecil macam mana, bila dah sampai peringkat umur remaja macam mana perlu menjadikan dia sahabat kan. Dan di sini semua ada. Jadi saya nampak di sini macam Eric Berne telah mentelaah, meneliti, mengkaji cara hidup zaman Nabi, para sahabat, kemudian wujudkan satu teori. Dan kita selalu kata, oh jangan ikut ini teori barat. No, sedangkan orang barat, orang Yahudi mendalami Quran dan keluar macam-macam teori tu Haji. Dan dia kata itu teori dia. Tapi bila kita kaji balik, kita tengok balik macam Nabi guna si dengan isteri dia. Macam mana Nabi berlari dengan isteri mana satu? Tuan Haji yang berlari yang kalah tu? Tak salah saya, Aisyah yang paling kan? muda. Yang paling muda. Dia padahal Nabi boleh menang kan. Lagi. Tapi konon-konon tercapeklah. Lepas tu Aisyah mendahului. Dan itu ada konsep sisi. Jadi terima kasih atas ilmu yang telah dikongsikan dan pada di luar sana. Semoga apa yang kita bincangkan ini memberi manfaat dan dapat kita sampaikan, kita kongsikan kepada yang tidak mendengar program ini, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.